Video ini menyingkap kembali perjalanan dari Alor-Star ke Kota Baru melalui Lebuh Raya Timur Barat yang mana merupakan sebahagian daripada perjalanan Kembara Ativa Semenanjung 2021. Kami tiba di Alor-Star Kedah kira-kira 7.30 malam. Dalam perjalanan ke hotel yang berhampiran dengan Stadium Bola Sepak Negeri Kedah, kami singgah sebentar di Muzium Negeri yang menarik perhatian kami apabila cahaya lampu yang berwarna-warni menyimbah ke bangunan Muzium Negeri ini. Setelah berehat pada malam itu, kami bercadang untuk bertolak ke Kanga kira-kira pukul 9 pagi setelah bersarapan. Kali terakhir saya berkunjung ke Alor-Star ni kira-kira 12 tahun yang lalu. Masa tu saya datang dengan pengangkutan udara dan kemudian dibawa oleh pihak penganjur untuk mengelilingi Alor-Star dengan bas persiaran saja. Saya dapati kawasan bandar Alor-Star ni sangat bersih dan cuaca pada pagi tu sangat redup dan begitu tenang. In 300 meters, turn left. Dari jauh kita dapat lihat menara Alor-Star yang tersergam indah yang menjadi mercu tanda tersohor di negeri Kedah ini. Jika anda pernah makan atau pernah dengar tentang restoran nasi Lan Kedah, saya difahamkan bahawa ini adalah restoran asalnya yang terletak berhampiran dengan Peruda. Walaupun baru jam 8 pagi, tapi pilihan lauk di sini seperti sudah tengah hari dan amat menyelerakan. Setelah bersarapan, kami dicadangkan untuk bertolak ke Kangar melalui Gunung Kriang. Kami hanya menggunakan Google Maps untuk memandu kami ke arah yang dituju. Tiba-tiba di sebelah kanan kami terlihat sebuah bukit ataupun batu besar di tengah-tengah sawah padi. Jadi kami terus belok ke kanan memasuki sebuah kampung yang ada sawah padi di belakangnya, iaitu Kampung Parit Buaya. Walaupun jalan di kampung tersebut agak berlopak, tetapi ia tidak menghalang Ativa untuk meneruskan perjalanan. Apabila kami semakin hampir dengan bukit tersebut, barulah kami tahu bahawa itu adalah Gunung Kriang kerana ia muncul di dalam Google Maps kami. Kami amat teruja dengan keindahan sawah padi yang menghiasi negeri Kedah ini. Hampir 1 jam kami berada di Kampung Parit Buaya ini. Sebenarnya pada masa ini kami dah ada drone. Kami ada berniat untuk terbangkannya di kawasan sawah padi ini, tapi kami tidak berani kerana malam tadi di hotel drone telah terhempas akibat terlanggar dinding, kerana kami tidak ada pengetahuan langsung untuk menerbangkan drone pada masa itu kerana beli sebelum bertolak ke Kedah ni. Tapi kami agak terkiran jugalah kerana tidak menerbangkan drone tersebut. Dan kami bercadang untuk kembali satu hari nanti untuk menerbangkan drone di sawah padi ni. Kami kemudian menghampiri ke kaki Gunung Kriang tersebut. Malangnya ia ditutup pada masa itu. Melihat Gunung Kriang ini, kami teringat dengan batu cave yang mana strukturnya hampir sama, iaitu batu kapur. Tapi kami tidak pasti adakah Gunung Kriang ini juga sama. Oleh kerana jam telah menunjukkan 10 pagi, kami membuat keputusan untuk membatalkan perjalanan ke Kanga kerana telah terlalu lewat. Ini kerana rakan abang saya yang pakar tentang perjalanan di utara dan timur mencadangkan supaya kami tiba di Jeli sebelum pukul 7 malam. Kerana perjalanan dari Alor-Star ke Kota Baru mengambil masa dalam 6 jam. Dan Lebuh Raya Timur Barat ini daripada Grid ke Jeli kebanyakannya ialah hutan
termasuk hutan Royal Blow. Menurutnya, haiwan liar seperti gajah, harimau, tapir dan sebagainya akan mula keluar pada waktu senja hingga malam. Walau bagaimanapun, ada juga pengguna lebuh raya yang terserempak dengan haiwan liar seperti ini pada waktu siang. Selain daripada itu, sekiranya berlaku kerosakan kenderaan di tengah-tengah hutan pada waktu malam lagi, jadi bantuan sukar untuk kita dapat dengan segera. Dari kawasan Gunung Kriang tu, kami bertolak ke Kota Baru melalui Gurun dan kemudiannya terus ke Greek. Memandangkan ini adalah ekspedisi jelajah satu semenanjung dengan produktiva selama seminggu, kami tidak mempunyai banyak masa untuk melawat lebih banyak tempat-tempat yang menarik di setiap negeri. Sepanjang perjalanan menuju ke Greek ni, anda akan mula melihat banyak gunung ganang, bukit bukau dan jalan-jalan yang mencabar. Tidak banyak kenderaan yang menghala ke Kelantan pada masa itu. Terdapat juga beberapa kawasan yang dilanda hujan dan kemudiannya kering dan hujan semula. Ini adalah Jalan Baling Greek. Jalan ini akan menghubungkan dengan lebuh raya timur barat di Greek. Anda akan disajikan dengan pemandangan bukit bukau serta gunung ganang. Struktur binaan dan reka bentuk Jalan Baling Greek ini sangat menarik. Sebelum memasuki lebuh raya timur barat, mari kita singkap semula sejarah pembinaan lebuh raya timur barat atau LTB. Ia mula dibina pada tahun 1970 dan hanya siap pada 1982, iaitu kira-kira 12 tahun. Projek ini menelan belanja sebanyak 296 juta ringgit yang pada masa itu adalah salah satu projek mega negara. Terdapat dua fasa pembinaan LTB ini. Fasa pertama ialah dari Greek ke Chile dan fasa kedua dari Kulim ke Greek. Belum LTB ini dibina, jarak daripada Alostar ke Kota Baru ialah 1000 km lebih kurang. Tetapi setelah wujudnya LTB ini, jarak dipendekkan kepada 361 km dan lebih kurang 6 jam sahaja. Lebuh raya yang telah menghubungkan pantai timur dan pantai barat ini telah meningkatkan ekonomi negara. Ini termasuk perdagangan dan pelancongan dari kedua-dua pantai. Selain itu, ia menumbuhkan penempatan baru dan juga kegiatan ekonomi setempat. Bagi LTB fasa 1 iaitu Greek Chile, 61 km berada di negeri Perak, manakala bakinya di negeri Kelantan. Sebahagian besar kawasan tersebut ialah hutan belantara yang merentasi Banjaran Titiwangsa dan hutan Royal Blow. Namun begitu, kerajaan sentiasa mengambil berat tentang penghuni asal kawasan ini, iaitu hidupan liar. Maka tidak hairanlah jika pengguna lebuh raya timur barat ini mendakwa mereka terserempak dengan haiwan-haiwan liar seperti gajah, harimau, rusa, tapir dan sebagainya.
Walaupun lebuh raya ini tidak seperti lebuh raya utara selatan yang berkembar, tetapi ia juga terdapat kawasan rehat dan rawat atau R&R. Walau bagaimanapun, ia tidaklah semoden R&R di lebuh raya utara selatan atau lebuh raya baru yang lain. Kadar bayaran tandas awam di sini ialah antara 50 sen hingga RM1. Ini merupakan R&R yang pertama dan yang terakhir kami berhenti untuk menjimatkan masa perjalanan. Selain daripada penghubung jalan, jambatan seperti ini juga berfungsi untuk membenarkan haiwan liar melintasi atau berteduh di bawah jambatan ini. Antara cabaran melalui LTB ini ialah hujan bukit, kerana hujan bukit mudah berlaku di antara kawasan-kawasan lereng bukit. Walau bagaimanapun, pemandangan di sekitar lebuh raya ini tetap cantik dan segar apabila disimbahi hujan. Antara gunung yang menarik perhatian kami adalah gunung di hadapan ini. Walau bagaimanapun, kami tidak tahu apakah namanya. Jika anda tahu apakah nama gunung ini, boleh anda tulis di ruangan komen. Akhirnya kami terlihat papan tanda ke Taman Negeri Royal Bloom, menandakan bahawa ianya semakin hampir. Berdasarkan papan tanda, kami akan melalui Tasik Banding atau Pulau Banding sekitar 25 km lagi, manakala Jeli lagi 110 km. Kami akhirnya tiba di Bandar Riang Creek, di mana di sinilah terdapatnya stesen minyak yang terakhir sebelum anda tiba di Jeli. Walaupun baki petrol masih mencukupi untuk tiba di Jeli, kami tetap memenuhkan tangki. Kali terakhir kami isi minyak dan trip A di reset sebagai kosong ialah di R&R Gurun sebelum tiba di Alostar semalamnya. Baki range menunjukkan bahawa kami ada 238 km lagi yang lebih daripada mencukupi untuk tiba di Jeli. Walau bagaimanapun, kami tetap memenuhkan tangki semula. Tidak jauh daripada bandar yang itu, terdapat satu sekatan jalan raya atau SJR. Seram. Mana je? Ke Kota Baru. Vaksin dah? Dah. Saya. Tidak lama kemudian kami terlihat sebuah tugu peringatan. Tugu tersebut bertajuk Pengorbanan dalam Kenangan Jalan Raya Timur Barat. Banyak nyawa yang telah terkorban semasa pembinaan lebuh raya ini akibat serangan pengganas komunis. Antaranya ialah 3 orang pekerja JKR yang terbunuh dalam serangan tersebut pada tahun 1974. Semasa melihat tugu tersebut, kami terdengar seperti bunyi air sungai sedang mengalir. Kami terlihat satu susur keluar
menghala ke sesuatu tempat dan kami mengesyaki bahawa ini adalah laluan ke sungai yang kami dengar tersebut. Tekaan kami memang tepat. Terdapat sebatang sungai yang cantik berhampiran dengan kawasan ini. Lawa Mi, jom kita mandi Mi. Mandi sekejap jadi lah. Kau gila. Kalau kita tengah mandi ke apa, harimau datang macam mana? Kita beri salam lah. Airnya kelihatan deras dan bersih dan kami juga tidak nampak ada sesiapa berada di sini. Kami juga terjumpa longgokan najis haiwan yang kami tidak pasti apa, tetapi menurut rakan abang saya, itu adalah najis gajah yang masih baru. Terdapat juga najis haiwan yang telah kering. Mungkin di sini adalah tempat mereka berehat ataupun meminum air. Setelah mandi secara ringkas di situ, kami pun beredar kerana kami risau bahawa kami telah mengganggu tempat berehat atau minum gajah atau haiwan-haiwan lain di situ. Kami meneruskan perjalanan dan dijangka akan berhenti sekali lagi di Pulau Banding, iaitu salah satu tarikan di Taman Negeri Royal Bloom. Kami amat teruja melihat papan tanda ini yang menunjukkan bahawa kami berada di Central Forest Spine 1, Hutan Simpan Temenggor dan Hutan Simpan Belum. Seingat saya, papan tanda seperti ini saya pernah nampak di jalan menghala ke Kuala Pilah, berhampiran dengan hutan Lipo Ulu Bendul. Jadi maknanya CFS hujung bahagian selatannya di Negeri Sembilan dan di hujung bahagian utaranya berada di sini. Kami juga bersependapat bahawa pemandangan di setengah kawasan sepanjang highway LTB ini ada iras-iras seperti pemandangan di Eropah atau di Amerika. Sepanjang perjalanan sebenarnya kami cuba melihat kanan dan kiri, manalah tahu boleh ternampak haiwan-haiwan liar yang berkeliaran di tepi jalan. Tetapi apa yang akan nampak cuma hanya seekor babi hutan. Akhirnya kami tiba di Tasik Banding atau Tasik Temenggor ini. Jambatan ini menghubungkan antara Tanah Besar ke Pulau Banding.
Tasik ini mempunyai keluasan sebesar 15,200 hektar, iaitu kedua terbesar di Malaysia. Tasik Temenggur ini membekalkan air bersih untuk negeri Perak dan Pulau Pinang. Ia juga mempunyai empangan hidroelektrik yang ketiga terbesar di Malaysia selepas Bakun dan Kenyir. Tasik Temenggur ini terletak di dalam hutan simpan Royal Bloom yang mempunyai keluasan seluas 117,500 hektar, merupakan antara yang terbesar di Malaysia, dan Royal Bloom ni berusia lebih 130 juta tahun dan ia lebih tua dari hutan Amazon dan juga Kongo. Terdapat beratus-ratus pulau di dalam Tasik Temenggur ini dan yang terbesar ialah Pulau Banding. Kami berhenti berehat sebentar di jeti Pulau Banding ini. Walaupun secara keseluruhannya Tasik ini ialah Tasik Temenggur, tetapi tasik sekitar Pulau Banding ini dipanggil Tasik Banding. Antara yang menarik di sini ialah houseboat atau rumah bot, di mana anda boleh bermalam di atas bot ini. Ini adalah jeti ke kapal persiaran. Walau bagaimanapun, ia masih ditutup sewaktu kami datang ke sini. Kami bercadang untuk kembali ke sini semula satu hari nanti untuk menginap di atas houseboat ini. Walau bagaimanapun, tidak semua kawasan di Tasik ini dibenarkan untuk memancing. Di sinilah kali pertama kami menerbangkan drone di luar. Walau bagaimanapun, kami hanya berani untuk terbangkan di ke atas dan ke bawah saja. Kami tidak berani untuk terbang di atas air. Walau bagaimanapun, kami tidak mempunyai masa yang banyak. Kami mempunyai baki perjalanan lagi 169 km untuk tiba di Kota Baru, atau 2 jam 50 minit. Setelah meninggalkan Tasik Banding tersebut, kami mendapati bahawa lebuh raya atau jalan yang menghala ke Jeli ini lebih menurun bukit atau downhill. Jadi kami telah menggunakan S-mode atau slope mode agar mudah kami mengawal kenderaan, terutamanya apabila menurun bukit dan berselekoh.
Antara yang menarik tentang LTB ni ialah terowong semi ini yang asalnya sebuah retaining wall. Untuk pengetahuan anda, video ini dicepatkan bagi menjimatkan masa. Tetapi kami sayang untuk memotongnya kerana kami ingin menyimpan kenangan dan berkongsi kepada anda tentang kehebatan dan keindahan lebuh raya Timur Barat ini yang merentasi hutan Royal Bloom. Dengan menggunakan slope mode ini, kami mendapati bahawa Ativa senang dikawal kerana suspensi akan menjadi lebih keras sedikit dan tidak begitu bergolek ataupun body roll, dan gear yang sesuai dipadankan untuk menurun bukit dan selekoh. Walau bagaimanapun, kami menasihatkan jangan terlalu laju apabila melalui jalan ini kerana ia menurun bukit dan dikhuatirilah sekiranya ada sesuatu yang melintas, macam haiwan ke atau apa saja, mungkin sukar untuk kita kawal. Apabila telah sampai ke sempadan negeri Kelantan, terdapat satu SJR di situ. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Batu Melintang Jeli, Kelantan Darul Naim. Kami berhenti sebentar di Petron Batu Melintang untuk ke tandas. Walau bagaimanapun, kami tidak mengisi minyak lagi kerana baki yang ada masih mencukupi untuk sampai ke Kota Baru. Dan itulah kali pertama saya menjejakkan kaki ke negeri Cik Siti Wan Kembang. Sebenarnya Kelantan Darul Naim ini merupakan satu-satunya negeri yang saya belum pernah pergi. Sebenarnya 10 tahun lalu saya pernah juga ada program lah, sepatutnya saya akan pergi ke Kelantan, tetapi program itu dibatalkan dan tak lama sebab itu saya berpindah ke luar negara. Jadi saya tertinggal Kelantan ni, dah lama nak pergi. So, Alhamdulillah, saya bersyukur kerana ada peluang juga untuk sampai ke negeri Kelantan ini pada tahun 2021. Di daerah Jeli ini, saya nampak ada sebuah gunung yang besar dan terdapat awan yang cantik di atasnya. Dan saya rasalah ini adalah Gunung Stong. Kalau betul atau salah, tolong komen lah di bawah. Dan sebab saya ada ternampak dalam map terdapat Taman Negeri Gunung Stong di Dabung, tapi saya tak pasti adakah itu arah Dabung. Saya dapati kawasan sekitar ni agak sejuk sedikit lah. Mungkin suhu dia rendah lah, macam lebih kurang macam dekat Cameron Highland macam tu kan, sebab dia berkabus. Mungkin baru lepas hujan ataupun memang begini suhu di air lanas atau tanah merah ini. Kami kemudian memasuki daerah Tanah Merah. Kami berhenti makan di sebuah R&R di Tanah Merah dan bertolak semula selepas waktu maghrib. Kebanyakan nama jalan-jalan ataupun daerah tempat di Kelantan ni saya dah tahu, dah pernah dengar lah, macam Salur, Pasir Mars, tapi tak pernah pergilah. So sekarang ni barulah saya dapat tahu, dapat lihat sendiri
tempat yang selalu disebut-sebut dalam surat khabar, dalam berita kan, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Kota Baru dan sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Kota Baru, Kelantan Darul Naim kira-kira jam 9.30 malam. Kami terus menuju ke hotel penginapan untuk berehat sebelum memulakan eksplorasi pada hari esok di Bandar Kota Baru ini sebelum meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Bagi kisah kami di Kota Baru dan negeri Terengganu, kami akan muatkan dalam video akan datang. Sekian saja dari kami untuk video panjang pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel kami ini, kami jemput anda untuk subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.